tentang kes dua tanah, lot tanah. Lot tanah yang telah pun didedahkan pada sejak Disember 2020 dan pada Januari 2021 tentang dua lot tanah yang merupakan satu dakwaan yang agak bagi saya melibatkan soal integriti menteri ini. Tentang harga tanah satu kaki persegi yang jauh lebih rendah daripada harga yang ditetapkan di pasaran. Dan kita pun tahu ada kes-kes seperti Lim Guan Eng, antara yang dihadapkan di mahkamah di atas pembelian rumah dia yang jauh lebih murah berbanding dengan penilaian. Dan dikaitkan ada kepentingan dan sebagainya. Itu soal pribadi dia. Ini soal yang didakwa bahawa dua lot tanah ini yang dijual dengan harga yang rendah daripada pasaran. Dan saya nak tegaskan di sini, yang mendakwa itu daripada tuduhan ataupun dakwaan yang telah beredar sejak daripada Disember 2020 dan Januari 2021 direspon, dijawab oleh pengurusi dia sendiri, iaitu pengurusi Lembaga Getah Malaysia, Malaysian Rubber Board, MRB atau LGM, iaitu yang berhormat sahabat saya di Parlimen, iaitu yang berhormat Datuk Jazlan, Ahmad Nazlan, minta maaf bukan Jazlan, minta maaf. Ahmad Jazlan iaitu MP daripada Jerantut yang dilantik menjadi pengurusi LGM ini. Dia sendiri mengesahkan apa yang dia sahkan. Ini dia kata, Menteri campur tangan, dia mengesahkan bahawa LGMP iaitu Lembaga Getah Malaysia Property menyedari ada masalah dan mereka kata biar mereka bangunkan tanah ini untuk nak mungkin menjadikan dia lebih menjadi aset yang lebih bermakna, bukan satu aset yang sakit, ya. Tapi dikatakan campur tangan menteri jual tanah ini kepada syarikat An-Nur Foundation dari Turki dengan nilai 70 sen, 7 kupang orang tahu kata, yang sepatutnya nilai dia RM25. RM2, minta maaf, RM2 5 kupang. RM2 5 kupang berbanding dengan 7 kupang. Iaitu di dalam lot 20013. Dan satu lagi di dalam lot 20012, nilai yang sepatutnya ialah 1,400, tapi dijual kepada Euro White ataupun telah berlaku persefahaman RM1,000 lebih. Dan ini pengurusi dia sendiri mengaku. Bahkan pengurusi dia, Datuk Ahmad Jazlan menyatakan apa? Nazlan menyatakan apa? Kalau diberikan mereka, kekalkan untuk dibangunkan tanah itu tanpa dijual atau diberi sewa, mereka boleh buat pulangan hampir 1 bilion. Berbanding dengan pajak atau sewa yang asal mereka setuju pun hanya 15 tahun. Tapi menteri minta 25 tahun. Yang hanya akan membawa untung 42 juta sahaja berbanding 1 bilion kalau mereka bangunkan. Semua ini saudara-saudara, saya tidak ada masalah peribadi dengan dia. Saya kenal dia lama. Soal dia duduk dengan siapa dalam kereta masa kena tahan di Sekatan itu bukan masalah saya. Itu saya tak payah cakap, rakyat semua akan buat spekulasi berbagai-bagai. Tapi kalau betul lah pengurusi LGM sendiri yang mengiyakan dalam kenyataan resmi dia, patutnya kalau itu berita yang fitnah, saudara-saudara sekalian, kalau itu benda yang fitnah, ni pengurusi, ni menteri, tuan-tuan boleh bayang tak? Saya Menteri Agama waktu itu, tiba-tiba Tan Sri Makno sebagai pengurusi lembaga tabung haji buat kenyataan, kata kat saya jual tanah ni, harga ni, saya tak ikut prosedur, saya campur tangan suruh tanah ni jual kat siapa. Kalau saya menteri yang betul-betul menganggap itu satu fitnah, apa saya akan buat kepada pengurusi ini? Saya pecatlah dia. Kalau itu fitnah. Tapi adakah yang berhormat Ahmad Nazlan, MP Jerantut daripada UMNO,
yang dilantik di dalam board sebagai pengurusi LGM, Lembaga Getah Malaysia. Adakah dia dibuang? Adakah dia didakwa? Dah. Ditawarkan untuk jadi pengurusi lembaga sawit pula. Majlis Lembaga Sawit. Ya. Palm Oil Board. Ya. Malaysian Palm Oil Board, MPOB. Dicadangkan pula. Ya. Tapi Yang Berhormat Ahmad Nazlan ni saya ucap syabas kepada beliau kerana tidak mahu lagi dipergunakan untuk membeli kesetiaan dia. Terus dia menolak lagi. Dia tidak mahu menerima apa-apa jawatan. Apa maknanya ini? Satu, saya kata, kalau dia membuat fitnah kepada menteri sebagai dia ni pengurusi, bukan dia dipindahkan, tetapi dia kena dipecat. Tapi balik pada soalan, kalau kena pecat, nanti kawan bising. Sebab dia di antara UMNO yang 80 orang tu. Nampak? Jadi pitukak pula lagi. Loh, macam bagi promosi pula lagi. Saudara-saudara sekalian. Lalu bila orang timbul benda ini, maka menteri ni pun, Menteri Perladangan dan Komuniti ini, buat laporan polis. Kenapa buat laporan polis? Buat laporan polis kepada pengurus itu kerana dia yang kata betul berlaku semua ini. Nampak tak tuan-tuan? Saya tidak menuduh. Minta maaf, saya tidak menuduh dia melakukan perkara tersebut. Tetapi saya menyatakan, kalaulah pengurusi lembaga getah sendiri memperakui fitnah, quote unquote, yang diedarkan surat yang mendakwa daripada satu NGO, berlakunya transaksi yang meragukan pada harga yang lebih rendah daripada syarikat yang katakan An-Nur daripada Turki dan satu lagi daripada Eurowide. Benda tu semua ada. Kalau betul lah yang ini satu fitnah besar, maka dia kena pecat pengurusi itu. Ambil tindakan disiplin kepada dia. Ini dah dia pergi tukar bagi tawaran, tukar pula dekat lembaga sawit. Apa ni?